Didik TV KPM. Wah, cikgu ceria je nampak hari ni tengah buat apa tu? Itulah, saya ni sebenarnya hendak mencipta bait seloka dan mungkin seloka itu akan berbunyi begini. Wahai temanku, budaya bangsa tradisi kita tidak akan dipandang orang jika kita lupa budaya. Tapi itulah cikgu ni hendak cuba mencari perkataan dan rangkai kata yang sesuai hendak dimasukkan dalam bait seloka itu. Tabah nak tolong cikgu tak? Saya bolehlah tolong cikgu, tapi saya tak tahu nak membezakan antara perkataan dan rangkai kata. Mungkin cikgu boleh bantu? Oh, kalau macam tu, jom masuk ke kelas cikgu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah dan tentunya murid-murid yang bersama dengan saya pada hari ini tentunya di Didik TV KPM. Apa khabar? Semoga kita berada dalam lindungan Allah, sentiasa sihat dan ceria dan sentiasa menyayangi di antara satu sama lain. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk membawakan satu lagi mata pelajaran yang cukup penting sebenarnya, iaitu Bahasa Malaysia Tingkatan 1. Dah bersedia belum? Pen, kertas. Kalau rasa tak cukup tu boleh tambah. Manalah tahu kan, hari ini nota-nota akan saya yakin lebih banyak nak kita catat. Bukan apa. Tadi murid-murid dah pun melihat kan saya bagaimana dengan Cikgu Nur Faraliza Hamzah, iaitu guru kanan mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya Johor Bahru yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Dan bukan saja saya dan Cikgu Nur Faraliza, tetapi jurubahasa kita pada hari ini, bersemangat ni nak membantu pelajar-pelajar khas khususnya untuk memahami isi kandungan mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 hari ini. Nak kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutakhir Batu Berendam, Melaka. Apa khabar Cikgu? Dan Cikgu Nur Faraliza, apa khabar? Apa khabar? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita macam bukan mencipta kan, kita macam nak membezakan di antara perkataan dan juga rangkai kata. Betul. Okey, Cikgu, saya serahkanlah kepada Cikgu. Murid-murid masuk kelas. Jadi kita nak perkenalkan dahulu murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, murid yang pertama ialah Fakrul Aidil. Ya, selamat pagi Fakrul Aidil. Kemudian murid yang kedua ialah Elaisa Chiu daripada SMK Taman Desa Jaya juga. Hai Elaisa. Hai. Murid yang ketiga ialah Eng Yahui. Hai Yahui. Apa khabar Eng Yahui? Dan murid yang terakhir ialah Saida Nafisa. Hai Saidan. Jadi murid-murid, keempat-empat murid kita pada hari ini akan bersama-sama dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Tabah, yang bertajuk Citra Bangsa. Jadi kenapa tajuk ini dipilih? Sebenarnya Citra Bangsa ini selain daripada signifikan dengan tajuk yang ada pada buku teks tingkatan 1 yang ada di depan Tabah itu, pada muka surat 37 di bawah tema Seni Bersendikan Budaya. Selain itu, nak berpantun sikitlah. Silakan Ibu. Kalau ingat tadi cipta seloka kononnya. Baiklah, apalah guna memasang pelita jika tiada sumbunya? Citra bangsa budaya kita penerus warisan tonggak negara. Jadi, sememangnya kalau bercerita tentang citra bangsa, citra ni ialah image ataupun gambaran bangsa, negara kita ni sebenarnya banyak citranya, Tabah, kerana
Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi kita ada permainan tradisi kita sendiri, kita ada seni pertahanan seni pertahanan diri dan sebagainya. Jadi citra ini seni-seni ini sendiri sebenarnya menggambarkan citra rakyat Malaysia, dan sebenarnya pantun dan juga seloka juga ialah citra kita yang menggambarkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Jadi kita teruskan, kita berbalik kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, sebab tadi saya dan Tabah hendak mencari bait-bait perkataan dan juga rangkai kata apa bezanya perkataan ini jika menurut Kamus Dewan edisi keempat, ataupun boleh melayari laman sesawang PRPM ataupun Pusat Rujukan Pesuratan Melayu. Perkataan bermaksud bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebutkan atau dituliskan dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud. Dan kemudian rangkai kata. Rangkai sebenarnya ialah beberapa benda yang dihubungkan atau dikaitkan atau dipautkan, dan kata ialah sesuatu yang diucapkan, dituturkan, cakap atau diujarkan. Dan apa pula ujaran? Ujaran ialah sesuatu yang disebut atau diucapkan. Jadi sebab itulah tadi kita cuba hendak mencari perkataan dan rangkai kata, dan pada akhir nanti kita nak melihat murid boleh ataupun tidak membezakan perkataan dan rangkai kata, mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran. Okey, ada 4 yang kita nak dalami dan kita nak fahami. Cikgu, kita berehat sekejap boleh? Boleh. Boleh ya. Cikgu Duzaimah, bolehkah kita berehat sekejap? Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami Didik TV KPM, kembali lagi sebentar. Didik TV KPM. Baiklah, kita kembali di Didik TV KPM, mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Semoga murid-murid terus berada di depan kaca televisyen, kerana apa yang nak kita pelajari hari ini bersama dengan Cikgu Nur Faraliza memang menarik, memang best. Bagi yang menjawab soalan dengan tepat, dengan baik, dengan lancar dan cemerlang, akan mendengar pukulan gendang ni, dan juga akan diberikan ganjaran berupa takraw rotan kecil. Bukan apa, kita akan masukkan dalam balang-balang nanti. Cikgu akan umumkan siapakah yang akan menerima 1, kedua, ketiga. Okey cikgu, silakan untuk kandungan seterusnya. Baiklah, kita akan pergi kepada segmen yang seterusnya yang bertajuk Citra Bangsa, Pancaran Budaya. Bila kita bercerita tentang citra bangsa, kita takkan boleh lari daripada apresiasi terhadap kebudayaan kita sendiri. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, terlalu banyak sebenarnya budaya Malaysia yang menggambarkan citra bangsa kita. Sebenarnya antaranya kalau kita lihat pada buku teks tingkatan 1 pada muka surat 45, ada satu tarian yang dinamakan Zapin Tengliu. Zapin Tengliu ini sebenarnya ialah ilham daripada seorang nelayan yang bila dia menari, dia mengikut ombak arus laut. Jadi nampak kan maksudnya sesuatu satu citra tentang budaya itu sebenarnya menggambarkan cerita ataupun imej kepada sesuatu bangsa itu. Dan sebenarnya pendeta bahasa Zakbar sendiri pernah menyatakan bahasa kita sendiri ialah citra masyarakat. Jadi baik, kita teruskan. Tadi kita dah lihat ini, kita akan bahagikan terus seperti yang Tabah beritahu tadi. Kita akan bahagikan terus murid kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan kundi akan terdiri daripada Fakrul dan juga Elaisa. Okey, dan yang kedua kumpulan Saga yang terdiri daripada Yahui dan juga Sayida. Jadi apa yang mereka hendak lakukan dalam segmen ini, apa aktivitinya? Baik, nanti kita akan mendengar
sebuah seloka yang bertajuk Citra Bangsa Pancaran Budaya. Okey. Jadi berdasarkan dendangan seloka itu, tadi saya telah maklumkan apa dia perkataan, apa dia rangkai kata. Jadi kita nak lihat sama ada murid boleh membezakan, boleh mengenal pasti rangkai kata dan perkataan yang terdapat pada seloka yang mereka dengar. Jadi mereka kena dengar betul-betul. Dan kemudian mereka akan menulis pada papan putih yang ada pada mereka, dan nanti selepas habis dendangan seloka, kita akan tanyakan apa perkataan dan juga rangkai kata yang mereka perolehi. Sambil-sambil itu, murid-murid juga boleh memastikan perkataan dan juga rangkai kata itu lebih bermakna. Mereka boleh merujuk laman sesawang PRPM seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Mereka tekan saja laman sesawang seperti pautan yang tertera dan mereka akan boleh menaip perkataan yang mereka tidak tahu, dan di situ tertera maksud-maksud perkataan yang ni. Mudah je kan? Ya, betul. Jadi sama-sama kita dengarkan dahulu seloka. Murid-murid yang bersama dengan saya dan murid-murid yang berada di rumah juga boleh dengarkan seloka ini dan sama-sama kita senaraikan, kenal pasti yang mana satu perkataan, yang mana satu rangkai kata. Silakan. Dengarkan rakaman audio Seloka Citra Bangsa Pancaran Budaya. Dengar, dengar wahai temanku, budaya bangsa tradisi kita tidak akan dipandang orang jika kita lupa budaya. Kurik kundi merah saga, baik budi indah bahasa, citra seni sendi budaya, pancaran warisan negara. Bukan ringgit dipandang orang, hemah tinggi penyeri mata, seni budaya penghibur warga, cerminan citra orang kita. Apalah guna lagak dan gaya jika tradisi tidak terbela, pantun seloka etos budaya, seni terbela, citra terjaga. Megah kita di pentas dunia, bahasa kita indah nan santun, citra bangsa budaya kita, penerus wadah tonggak negara. Wah, terima kasih. Jadi, Siapa yang mendendangkan? Yang mendendangkan seloka itu sebenarnya anak murid saya sendiri dari SMK Taman Desa Jaya. Tahniah. Sedap dia Sedap. baca. Dan sebenarnya saya sendiri yang cipta baik Oh, seloka ya. itu. Tadi dah siap dah tu. Hujan Okey. tu. Okey, baiklah. Jadi berdasarkan seloka itu, kita sebenarnya hendak mendengar murid-murid kita yang berada pada talian Google Meet bersama kita pada hari ini, apa sebenarnya rangkai kata dan juga perkataan yang mereka kenal pasti, dan pada mereka sebenarnya ada kad lampu isyarat. Okey. Maksudnya bila mereka hendak mencuba, mereka boleh angkat berwarna hijau. Okey. Nanti Seperti contoh yang ada kat kalau saya juga ni lah, kan? Ya, kalau saya tiba-tiba panggil Fakrul dan Fakrul tak bersedia, Fakrul boleh angkat yang merah. Okey. Jadi kita gunakan ini. Jadi mungkin ada kumpulan kundi ataupun saga, kita nak bagi, Abang Tabah nak bagi ganjaran pada bola ganjaran itu. Siapa yang nak cuba, kita akan bagi sumbang kepada kumpulan mereka. Silakan. Ya, silakan Fakrul. Cikgu, izinkan kumpulan kami mencuba. Silakan Kami Fakrul. mengenal pasti perkataan wadah dan gaya. Manakala untuk rangkai kata, saya mendengar rangkai kata tradisi kita dan baik budi. Okey, Fakrul boleh tunjukkan ke papan putih tu? Mungkin kita nak lihat Fakrul tulis ataupun tidak. Ya, Fakrul tulis wadah dan juga budaya sebentar tadi. Kemudian apa rangkai katanya Fakrul? Boleh ulang semula? Tradisi kita dan baik budi. Tradisi kita dan baik budi. Betul Okey, ke, saya Cikgu? nampak betul. Maksudnya Fakrul ni mendengar
ada baik budi, rangkai kata baik budi dan juga tradisi kita dan juga wadah pada seloka ini. Betul, Jadi kita bagi betul. Bagi satu bola ganjaran kepada kumpulan kundi. Balang ganjaran di sebelah sana. kanan. Ya, betul. Ini ada 2 balang. Ya, Okey. silakan. Seterusnya, murid yang seterusnya Anda mungkin baru saja memperoleh 1 ganjaran. Tahniah. Ya, murid yang seterusnya kumpulan mana? Ya, kumpulan kundi juga Elaisa, silakan. Cikgu, izinkan saya pula mencuba untuk meneraikan perkataan dan rangka kata yang saya dengar pada sloka tadi. Ya, silakan. Saya mengenal pasti 2 perkataan iaitu negara dan budaya. Di samping, saya juga cari rangka kata indah bahasa dan cita seni. Indah bahasa dan citra seni. Sememangnya ada perkataan dan juga rangkai kata itu pada bait seloka. Bagus kemahiran mendengar anak-anak murid daripada kumpulan kundi. Kita bagi satu lagi. Satu kumpulan lagi. kundi. Tahniah kumpulan kundi. Tahniah. Alicia kan tu? Ya, betul. Elaisa. Elaisa. Elaisa, Tahniah, mungkin tahniah. Elaisa sempat tak mencari maksud kepada citra, maksud perkataan citra ini? Sempat tak Elaisa cari dalam pusat rujukan? Mungkin boleh kongsikan? Maksud citra ialah gambaran atau imej. Ya, bila kita sebut tentang citra bangsa, jadi gambaran bangsa. Jadi bila murid mengenal pasti perkataan atau rangkai kata, biarlah bermakna. Ya. Jadi sudah bagi. Kita teruskan, mungkin ada murid Kumpulan lain kundi yang dah hendak 2 mencuba. setakat Kundi ni. ada 2. Nanti Mana belum Saga? lagi, kumpulan Saga belum lagi. Silakan Saga. Ya, silakan Eng Yahui. Cikgu, kumpulan kami saya juga ingin mencuba. Silakan. Perkataan yang kami kena pasti ialah pantun dan megah. Rangkai kata yang dikena pasti pula ialah hormat tinggi dan penghibur warga. Pantun dan megah. Kita cari pantun dan megah di mana? Pantun dan megah. Ada. Oh ya, saya nampak pantun, megah. Rangkai kata boleh Eng Yahui ulang ataupun angkat papan putih itu. Jadi semua orang boleh tengok. Ya, hemah tinggi dan juga penghibur warga. Yahui, boleh tak Yahui kongsikan apa dia maksud warga itu? Cikgu, maksud warga ialah anggota atau masyarakat. Penghibur warga ada. Ya, warga ialah anggota masyarakat. Tahniah kumpulan Betul, Saga. cikgu, ya? Betul. Kita boleh bagi bola ganjaran. Ya Allah, Hui, terkejut kita. bagus. Jadi kita boleh bagi bola ganjaran kepada kumpulan Saga. Okey, kumpulan Dan Saga, mungkin ya. ada seorang Satu. lagi kumpulan Saga yang tidak mencuba. Mungkin Saidah hendak mencuba. Silakan Saidah. Silakan Saidah. Cikgu, izinkan saya pula mencuba. Ya, silakan. Perkataan yang dapat saya kenal pasti melalui audio seloka tadi ialah indah dan santun. Manakala rangkai kata ialah Indah dan pentas dunia negara. Indah dan santun. Okey, baik. Saidah boleh angkat papan putih mini tak? Baik, pentas dunia dan juga tonggak negara. Kita nampak tonggak negara di sini, pentas dunia di sini. Mungkin Saidah boleh kongsikan apa maksud tonggak ni Saidah? Sebab bagi murid tingkatan 1, bahasa ini agak tinggi. Tonggak negara itu mungkin Saidah boleh kongsikan? Cikgu, maksud tonggak ialah tiang atau dasar. Ya, tiang ataupun asas ya. Jadi tahniah kepada kumpulan Saga, satu lagi mata untuk kumpulan Saga. Semakin cekap saya main gendang. Ya, semakin cukup Okey, satu lagi ganjaran untuk Ya, kumpulan Saga. satu. Nampaknya masing-masing dah ada 2 ganjaran. Kedua-duanya cemerlang, Jadi, cikgu. ya, kumpulan Saga dan juga kumpulan Kundi telah pun berjaya mengenal pasti daripada ujaran seloka sebentar tadi. Mereka telah pun mengenal pasti perkataan dan juga rangkai kata yang ada dengan tepat. Malah mereka boleh pula mencari makna-makna perkataan tertentu melalui pusat rujukan Persuratan Melayu PRPM ini sebentar tadi. Jadi mungkin kita boleh dengar seorang murid untuk membuat ulasan kepada aktiviti kita pada kali ini. Okey. Silakan. Siapa nak? Kita boleh bagi nanti bola ganjaran kepada Fakrul jika dia boleh membuat ulasan. Silakan Fakrul. Cikgu, saya amat tertarik pada bait-bait perkataan dan rangkai kata pada seloka yang diperdengarkan sebentar tadi. Sesi pembelajaran ini juga telah memperkaya kosakata kami dan kami akan merujuk Kamus Dewan dan laman sesawang PRPM
dengan lebih kerap selepas ini. Ya, memperkaya kosakata. Macam yang saya beritahu pada awal tadi, bahasa kita ini, bahasa kita sendiri ialah cerminan citra masyarakat kita. Jadi sudah tentu kita haruslah memperkaya kosakata dari masa ke masa. Okey. Jadi satu lagi ganjaran Satu lagi ganjaran untuk kumpulan kundi. Kumpulan kundi. Ya, berwarna kerana kuning. Fakrul berjaya. Baik. Wah, okey. Nampaknya semakin sengit, nampaknya semakin hebat kedua-dua pasukan ya. Dan anda di rumah juga kenalah jadi seperti mana rakan-rakan kita yang berada di atas talian, iaitu Fakrul, Alisha, Yahui dan juga Syahidah. Okey, kita berehat sekejap cikgu ya. Ya, boleh. Cikgu Duzaimah okey ke? Nampak semakin pantas tu. Okey, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM akan kembali lagi selepas ini. Murid-murid masuk kelas. Okey. Didik TV KPM. Cikgu, saya dah lama Pandai tak tabah main bermain congkak, Tak bolehlah masa dekat kalau di kampung memang selalu jugalah saya bermain congkak dengan saudara mara lah kan. Tetapi cikgu, apa kaitan congkak dengan mata pelajaran kita sebenarnya ataupun apa yang kita nak belajar selepas ni? Baik, tajuk segmen kita pada kali ini ialah Bitara Permainan Tradisi. Bitara ini sebenarnya tiada tara, satu-satunya. Jadi tajuk ini sebenarnya ada pada buku teks tingkatan 1 muka surat 47 yang bertajuk Bitara Permainan Tradisional. Jadi apa aktiviti murid pada kali ini? Mereka akan mendengar rakaman audio petikan teks ini yang bertajuk Bitara Permainan Tradisional ini, dan kemudian bila mereka mendengar, kita nak uji mereka ni dengar ataupun tidak sebenarnya. Jadi ada satu permainan interaktif sebentar nanti yang akan kita akan ajar sebentar nanti apa sebenarnya permainan interaktif yang kita guna. Jadi sebelum itu kita minta murid-murid yang bersama dengan saya pada pautan Google Meet dan juga murid-murid di rumah untuk mendengar rakaman audio ini terlebih dahulu. Dengarkan rakaman audio bertajuk Bitara Permainan Tradisional, petikan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, muka surat 47. Permainan tradisional merupakan cerminan seni budaya sesuatu bangsa. Permainan tradisional ini terdiri daripada permainan anjung dan permainan laman. Permainan anjung biasanya menggunakan kawasan dalam rumah atau beranda, manakala permainan laman menggunakan kawasan lapang ataupun padang. Terdapat beberapa jenis permainan laman seperti waw, galah panjang, permainan gasing, kabadi dan permainan guli. Permainan anjung pula terdiri daripada batu seremban, congkak, dam haji dan sebagainya. Permainan laman memerlukan kawasan yang luas dan lapang. Hal ini dinyatakan demikian kerana pemain perlu bergerak dengan lincah dan aktif semasa bermain. Permainan waw ialah permainan laman yang perlu dimainkan di padang. Pemain perlu bijak mencari arah angin supaya waw mereka dapat terbang tinggi. Aktiviti bermain waw merupakan aktiviti yang sihat kerana permainan ini juga dapat meningkatkan kecerdasan intelektual pemain. Permainan batu seremban ialah permainan anjung. Fokus pemain adalah pada batu yang dilambung ke udara. Pemain perlu cekap menyambut batu seremban yang dilambung agar tidak terjatuh. Selain itu, pemain mestilah bijak mengira jumlah batu seremban bagi memastikan markah yang diperoleh lebih banyak berbanding dengan pihak lawan. Jelaslah bahawa permainan tradisional merupakan permainan yang memberikan manfaat kepada pemain. Kita perlulah memupuk minat generasi sekarang terhadap permainan tradisional. Hal ini menjadi demikian kerana permainan tradisional merupakan permainan warisan negara yang perlu dikekalkan. Di samping itu,
Permainan ini dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Ya, seperti yang kita maklumkan Menarik, tadi, permainan tradisi ini sebenarnya ialah citra masyarakat. Jadi bila kita bercerita dengan orang luar, kita ada sendiri permainan tradisi kita, kabadi, kita ada permainan galah panjang dan sebagainya. Jadi berdasarkan petikan audio yang murid dengar tadi, kita nak uji sama ada murid betul-betul dengar ataupun tidak dalam satu permainan interaktif. Permainan interaktif ini dinamakan permainan interaktif Quizzes. Bila kita sebut tentang permainan interaktif ini ialah gamifikasi. Gamifikasi ini ialah pembelajaran berasaskan permainan. Jadi daripada visualisasi ini dia akan memperkukuh menjadi pemangkin kepada pemahaman murid-murid. Jadi permainan Quizzes ini sebenarnya adalah salah satu permainan interaktif yang ada pada pelantar Delima KPM. Jadi kita nak sama-sama bermain, kita nak ajak Tabah juga bermain. Boleh. Bersama dengan saya. Boleh. Jadi saya minta murid-murid yang berada di pautan Google Meet untuk menekan pautan permainan Quizzes. Kita lihat saya dah masukkan Tabah di situ, Yahui sudah masuk. Ya, Elaisa sudah masuk, Saida, kita tinggal seorang lagi. Fakrul. Semua sudah masuk. Jadi kita nak mula. Jadi pada kali ini nanti kita akan keluar papan markah, papan skor sebenarnya. Jadi bagi murid yang mendapat skor paling tinggi, kita nak sumbangkan 4 bola kepada kumpulan mereka. Kemudian yang kedua kita bagi 3. Yang ketiga kita bagi 2 dan yang terakhir kita bagi 1. Jadi inilah masa murid-murid untuk menyumbang skor. Jadi kita boleh mula sekarang. Tabah mungkin dekat sikit kita nak main bersama. Okey, sedia murid-murid? Okey. Murid-murid di rumah juga boleh sama-sama menjawab dengan kita. Baik, kita mulakan. Tabah cuba jawab. Pilih rangkai kata yang mana satu? Saya tekankan. Permainan gasing? Ya, okey, permainan gasing. Kita teruskan, kita tengok betul ke tidak. Betul. Jadi, Saidah nombor 1 Tabah. Kita kena cepat sikit. Okey. Pilih rangkai kata yang mana satu? Warisan negara? Warisan negara. Okey. Sebenarnya susunan dekat pemain yang berada di rumah tu lain. Jadi kita ni. Baik, permainan yang mana satu permainan anjung. Fokusnya pada batu yang dilambung ke udara. Batu seremban? Batu seremban. Nanti tak apa. Kita tengok nanti sama-sama. Kita jangan bagi jawapan dekat murid-murid kita. Okey. Pilih perkataan. Tekanlah Tabah. Cuba Tabah tekan. Nanti kan kita bagi jawapan pada murid-murid. Okey. Tabah nombor 5. Cepat sikit. Allah. Saya ketinggalan ni. Okey, pandai. Kena type. Okey, tekan. Salah. Okey, teruskan. Betul. Tabah nombor 4 naik. Okey, dah naik. Permainan apa yang dalam rumah atau beranda ni tadi? Kita nak tengok Tabah dengar ataupun tidak. Aduh, salah lagi. Salah lagi ya. Okey, pilih perkataan. Kena baca soalan ke? Tak payah. Nanti kita akan bincang. Okey, kita tengah pilih perkataan ni. Ini kita nak uji Tabah. Okey. Tercabar juga ni. Macam mana ni? Nampaknya anak-anak murid saya lagi ni. Okey. Yang mana satu? Turun balik. Dah habis. Dah habis? Dah habis. Allah. Saja je tak nak bagi nombor 1. Jadi kita tengok sama ada anak murid kita belum habis lagi Tabah sudah habis belum? Yanji. You buat apa? Dia ada lagi lah. Belum lagi? Dia ada lagi? Dia bagi peluang dekat Tabah. Tabah tak habis jawab. Cubalah. Dia macam salah lagi. Dia dekat-dekat barulah habis. Baik, nampaknya kita ada pemenangnya Sebab saya tak ada balang kalau saya menang. Mana nak letak saya punya ganjaran? Baiklah, Elaisa mendapat nombor pertama. Elaisa kumpulan kundi tanah, bagi. Elaisa. Ya, kita bagi 4 bola kepada kumpulan kundi. Ya, sebab dia nombor 1. Tahniah Aisyah. Okey. Kemudian nombor 2 Eng Yahui. Eng Yahui. Eng Yahui dapat 3 je kau Ya, dapat 3. Dapat 3.
dengan mata 6,900. Wah, Yahui, tinggi. Fakrul mata 5,600. Kita bagi 2 kepada Dua. kumpulan kundi. Kumpulan kundi dapat lagi Dan 2. Saidah 1 kepada kumpulan Saga. Tahniah. Ah. Anda memang terbaik. Jadi kita teruskan dengan perbincangan sebab tu tak bagi. Semua betul dia orang kan? Ada juga yang Ada ni tu. markah Fakrul lebih rendah daripada Elaisa kan. Baik, kita nak berbincang sebab tadi mungkin bila permainan itu soalan-soalan agak laju, jadi kita nak bincang supaya anak murid di rumah juga mendapat jawapan. Jadi kita boleh sama-sama jawab, sama-sama dapat jawapan. Baik, untuk soalan 1 kita nak supaya murid-murid bergerak cepat, kita nak bagi ini pusingan bonus. Maksudnya mereka dapat jawab, kita bagi 1. Mereka kena melakukan rumusan ringkas cikgu. Bukan, mereka akan angkat kad hijau ini dan kemudian jawab terus soalan Okey, ini baik. soalannya secara cepat. Kalau betul, kita boleh bagi 1 bola ganjaran bagi setiap lagi ganjaran kumpulan yang yang ditawarkan. mencuba. Okey. Okey, ini kira pusingan bonus lah. Okey. Baik, soalan pertama siapa nak jawab secara cepat, silakan. Tak nak jawab, tak nak markah ke? Cepat. Soalan pertama. Pilih rangkai kata yang mana satu? Siapa nak jawab? Baik, silakan. Mereka nampak Alisha? tak paparan ini? Syahidah? Fakrul? Yahui? Come on Yahui, come on. Ya, silakan. Agak mencabar juga ni. Ya, betul. Pilih rangkai Okey, kata. mereka tak nampak paparan ini. Baik. Silakan. Siapa yang nak mencuba? Oh, mungkin tadi tak nampak. Baik, Elaisa. Yang mana satu rangkai kata? Jawapan ialah warisan negara. Warisan negara ialah rangkai kata. Mungkin kita boleh bagi kepada kumpulan kundi. Tahniah Elaisa. Untuk Elaisa. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Yang mana satu ialah perkataan. Silakan. Murid yang hendak mencuba. Yang mana satu perkataan, kawasan luas ataupun pemain? Ya, Saidah, kumpulan Saga. Silakan. Pemain. Okey, baik. Jawapannya pemain. Tabah boleh bagi kumpulan Saga ganjaran. Satu lagi Seterusnya, soalan yang ketiga, rangkai kata dam haji ataupun congkak. Rangkai kata dam haji ataupun congkak. Silakan Elaisa. Elaisa je ni kumpulan kundi. Jawapannya ialah haji. Dam haji, betul. Rangkai kata ialah dam haji. Satu Kita lagi boleh bagi pada kumpulan kundi. Seterusnya, pilih perkataan galah panjang ataupun wow. Siapa nak pilih? Sengit pula ni. Saidah, silakan pilih perkataan yang mana satu? Wow. Wow, ya, perkataannya ialah wow. Pandai, mereka dah mula membezakan. Kumpulan Saga bagi 1 ganjaran. Saga memperoleh 1 lagi. Seterusnya, soalan 5 rangkai kata kabadi atau permainan gasing. Ya, Elaisa lagi. Jawapannya Elaisa? Jawapannya permainan gasing. Jawapannya permainan gasing. Bagi kepada kundi. 1 lagi. Cepat, bagus. Macam inilah permainan sengit. Tadi macam terpinga-pinga mungkin mereka sekarang baru ni. dah semakin rancak dah panas. Okey, soalan ke-6. Permainan apa ialah permainan anjung? Fokus pemain adalah pada batu yang dilambung ke udara. Jadi jawapannya kabadi ataupun batu seremban. Fakrul dah angkat. Tak nampak cikgu ni. Batu seremban. Batu seremban. Betul. Satu lagi lagi untuk kumpulan kundi. Baik, soalan 7. Ini ialah soalan yang ada pada permainan interaktif. Kumpulan tadi Saga, come on. Permainan wow ialah permainan apa yang perlu dimainkan di padang? Permainan apa? Eng Yahui nak angkat ataupun tidak tu? Baik, Eng Yahui, permainan apa? Cikgu, jawapan ini ialah wow. Permainan wow ialah permainan apa yang perlu dimainkan di padang? Permainan laman. Permainan laman. Nasib baik dia bagi. Sebab kita ada 2 tadi dalam petikan, permainan laman ataupun permainan anjung. Permainan lamang ni dimainkan di padang. Permainan anjung ni dimainkan di kawasan dalam rumah atau beranda. Jadi kita teruskan satu untuk Saga. Soalan ke-8, contoh permainan anjung ialah galah panjang atau congkak? Elaisa cepat tangan dia. Silakan Elaisa. Jawapannya ialah congkak. Ya, congkak. Permainan anjung di beranda ialah congkak. Baguslah semua. Soalan 9,
Permainan ini memerlukan kawasan yang luas dan lapang. Silakan Fakrul. Kumpulan kundi. Tadi dah bagi belum Eliza? Dah bagi. Baik. Permainan Aisyah, laman. untuk Permainan laman, betul. Tahniah. Sekali lagi kumpulan kundi. Bagus. Soalan terakhir, cepat kumpulan Saga. Permainan apa yang biasanya menggunakan kawasan dalam rumah atau beranda? Ya, Yahui, kumpulan Saga. Silakan Yahui. Jawapan ini ialah permainan anjung. Permainan anjung. Wah, Jadi hebat ni. habislah soalan. Satu lagi ganjaran Itu soalan untuk tak kumpulan Saga sebenarnya. Kumpulan Saga. Bagi Okey. dekat kumpulan. Sorry. Tak Minta maaf, apa. Aisyah. Nanti Minta maaf, Aisyah. pada akhir segmen nanti kita akan kira kumpulan mana yang akan mendahului. Tapi sebelum itu kita nak dengar sedikit apa sebenarnya rumusan daripada pendapat murid di pelantar ataupun pautan Google Meet kita. Apa sebenarnya pendapat mereka tentang aktiviti yang sebenarnya sangat mencabar ini sebenarnya. Ya. Jadi kita silakan seorang murid mungkin. Angkat kad hijau siapa tu? Eng Yahui. Silakan Eng Yahui. Kita nak bagi bonus. Cikgu, sesi pembelajaran kali ini amat menyeronokkan kerana bukan sahaja kami dapat mengenal perkataan dan rangkai kata, malah kami diuji untuk peka dengan maklumat pada audio dan kepantasan menjawab soalan pada permainan interaktif. Kami sangat teruja dapat bermain permainan yang dapat memupuk semangat berdaya saing dalam kalangan kumpulan. Ya. Wah, baguslah. Itu dia. Sebab permainan interaktif ni perlu dimainkan secara langsung. Jadi murid-murid pun rasa seronok. Sebenarnya dia boleh bermain di kelas juga macam apa yang kita lakukan bersama Tabah tadi. Jadi mungkin kita nak kira setakat ini supaya mereka lebih bersemangat. Saya kira Saga, Saya kira kundi, Tabah kira kundi. Okey. 2, 4, 6, 8, 9. Kundi ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Ini. Baik, kumpulan Saga. Sekarang kumpulan kundi sedang mendahului. Kita sama-sama nanti lihat bagaimana persaingan mereka. Kita nak memupuk persaingan yang sihat antara murid dan juga kolaboratif supaya mereka boleh menyumbang mata kepada pasukan masing-masing. Jangan risau dan jangan bimbang. Persaingan semakin sengit. Peluang masih ada. Kita berehat sekejap. Anda di rumah macam mana? Okey tak? Rakan-rakan kita atas talian memang bersemangat. Dan anda di rumah juga harus bersemangat. Ibu bapa bantu. Lihat anak-anak keperluan mereka. Ketah dah habis. Tolong tambah. Berehat sekejap. Kembali lagi Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Didik TV KPM. Baiklah, kita kembali lagi di Didik TV KPM. Jadi anda di rumah terus kekal bersama dengan kami di studio pada hari ini bersama dengan Cikgu Nur Faraliza dan juga Cikgu Duzaimah. Masing-masing pun sedang bersaing juga tu. Cikgu Duzaimah nak memahamkan pelajar-pelajar kelas dan juga Cikgu Nur Faraliza sedang memahamkan bukan saya saja tetapi anda di rumah dan juga pelajar-pelajar atas talian. Baik, kita ada lagi ni yang menarik yang nak ni kan. Kedudukan semakin sengit, kedua-dua pasukan pun semakin hebat ni. Jadi baiklah, kita pergi kepada segmen yang seterusnya yang dinamakan gagasan citra. Jadi sebenarnya murid-murid telah pun tadi mendengar pelbagai ujaran. Ada seloka, kemudian ada petikan teks dan mereka boleh mengenal sebutan sebutan antara ataupun mengenal pasti antara perbezaan perkataan dan juga rangkai kata. Dengan harapan mereka boleh sambil mendengar sebutan. Sebab itu seloka ni sebenarnya berbeza sedikit sebutan dengan pantun ataupun sajak kerana seloka ni dia menggunakan bahasa Melayu Riau. Jadi kalau sajak pantun kita gunakan bahasa baku lah kalau terutama sajak. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, buku teks muka surat 45. Kenapa dengan buku teks ini bertajuk Lenggok Tari Pancaran Budaya? Di sinilah tadi yang saya maklumkan ada sebenarnya cerita tentang citra seni budaya lenggok tari kita iaitu Zapin Teng Liu tadi. Jadi sebenarnya apa yang kita hendak lakukan ialah di dalam teks ini saya dah sembunyikan perkataan-perkataan. Jadi murid-murid akan memilih perkataan yang tersembunyi dalam teks itu dan mereka akan memilih, kemudian mereka akan membina ayat.
membina ayat daripada perkataan dan rangkai kata supaya kita dapat memastikan murid mengenal pasti perkataan, penggunaan perkataan dan rangkai kata ini secara lebih bermakna. Jadi kita nak teruskan kepada murid yang pertama, terus angkat kad hijau yang ada pada mereka dan pilih nak perkataan ataupun rangkai kata dan nombor berapa. Silakan. Baik, Saida hendak pilih nombor berapa? Cikgu, izinkan saya memilih rangkai kata nombor 3. Rangkai kata nombor 3, kita lihat rangkai katanya serata dunia. Jadi Saida boleh membina ayat daripada rangkai kata ini. Kita bagi peluang Saida bina dahulu. Kemudian kita teruskan kepada murid yang kedua untuk pilih perkataan atau rangkai kata. Silakan Eng Yahui. Dua-duanya daripada kumpulan Saga. Ya. Cikgu, izinkan saya memilih perkataan nombor 2. Perkataan bernombor 2. Perkataannya ialah budaya. Jadi kita nak tahu sama ada tadi Eng Yahui dah dengar daripada pelbagai ujaran, adakah dia dapat membina ayat, dapat memahami penggunaan perkataan budaya ini secara bermakna. Kita nak tengok nanti. Kita teruskan dengan murid yang seterusnya, Fakrul dan juga Elaisa. Ya, Elaisa, pilih perkataan apa? Cikgu, Perkataan atau rangkai kata. Ya. Cikgu, izinkan saya memilih perkataan nombor 1. Perkataan nombor 1, Elaisa pilih perkataan citra. Baik. Seterusnya, Fakrul. Fakrul pilih yang mana? Cikgu, Ya. izinkan saya memilih rangkai kata nombor 2. Rangkai kata nombor 2. Mereka pilih nombor yang berbeza. Bagus. Jadi Fakrul memilih rangkai kata warisan negara. Jadi mereka telah pun membina rangkai kata ini. Jadi kita bagi sekejap peluang mereka untuk membina ayat daripada rangkai kata ini. Macam rangkai kata 3 tadi. Mereka dah pilih, jadi kita nak dengar. Dan mereka tidak boleh membina ayat yang ada pada petikan muka surat 45 ni. Mereka kena bina ayat sendiri. Okey, jadi baik. Kita nak lihat sama ada mungkin tadi murid pertama, kalau tak salah saya, Saida. Saida sudah bersedia ke untuk membacakan ayat? Ya, silakan Saida. Mungkin boleh bacakan ayat dan kita nak lihat. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, boleh. Silakan. Daripada kumpulan Saga. Kereta proton terkenal di serata dunia. Kereta proton terkenal di serata dunia. Ayat yang cukup maksudnya mudah saja tetapi ada subjek dan predikatnya dan betul tepat penggunaan serata dunia ini kerana serata ini membawa maksud seluruh. Jadi murid-murid boleh sambil-sambil tu boleh rujuk Kamus Dewan ataupun pautan PRPM tadi. Jadi tahniah kumpulan Saga, Saida. Wah, kita boleh bagi dapat satu. lagi, satu. Sebab Kumpulan Saga Saga ni dia nak mengejar. Jadi yang kedua tadi Yahui boleh bacakan ayat Yahui? Cikgu, izinkan saya pula mencuba. Boleh. Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Ya, Yahui tadi ialah budaya. Dia memilih perkataan kedua, budaya. Jadi ayat Yahui ialah penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Wah, jadi betul. Jadi bermaksud dia tahu apa maksud budaya. Kita teruskan bagi satu ganjaran lagi, kepada kumpulan Saga. Kumpulan Saga. Eng Yahui kumpulan Saga. Ya, betul. Kita teruskan dengan kumpulan Kundi. Kundi mana? Mungkin Elaisa nak cuba. Silakan Elaisa. Ayatnya. Permainan tradisional dapat menggambarkan citra budaya negara. Permainan, ya, sebab ayatnya ialah citra tadi ya. Elaisa, jadi dia kata permainan tradisional menggambarkan citra rakyat Malaysia. Bagus. Jadi dia tahu maksud citra ini yang telah dikongsikan sebenarnya sebentar tadi, iaitu gambaran ataupun imej. Dan kita boleh bagi ganjaran kepada kumpulan Kundi. Satu kita teruskan untuk dengan seorang kumpulan lagi iaitu Fakrul. Silakan Fakrul. Cikgu, izinkan saya boleh mencuba. Ya, boleh. Silakan. Kita seharusnya memelihara warisan negara seperti permainan dan alat muzik tradisional.
Ya, warisan negara. Yang bagusnya saya lihat anak-anak murid kita, maksudnya mereka menggunakan bahan pada hari ini, maksudnya permainan tradisional, menggunakan tentang tadi kita ada seni tari dan sebagainya, seloka, ayat-ayat baik-baik dalam seloka mereka guna, tetapi mereka bentuk ayat sendiri dan mereka sudah menunjukkan bahawa mereka mengenal yang mana satu perkataan dan juga rangkai kata secara bermakna. Jadi tahniah kepada kumpulan Kundi. Fakrul daripada kumpulan Kundi, betul? Tahniah. Kumpulan Nampaknya kumpulan Kundi dapat sekali satu lagi. Okey, Okey, tak apa. tahniah. Kita telah pun memastikan bahawa murid-murid dapat membina ayat sendiri. Cuma kita nak dengar mungkin ada seorang murid sebagai wakil, kita nak bagi satu bonus ganjaran di situ sebagai wakil untuk menyatakan rumusan secara keseluruhan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Silakan. Ya, Elaisa, silakan. Elaisa daripada kumpulan Kundi. Silakan. Cikgu, pada hari ini saya berasa teruja kerana dapat memperoleh pengetahuan baharu tentang perkataan dan rangkai kata yang telah kami dengar. Ilmu membuat rujukan makna perkataan melalui Kamus Dewan dan laman PRPM akan kami aplikasikan serta penerapan ilmu citra bangsa seperti seloka akan kami subuhkan dalam kehidupan seharian kami. Tahniah Elaisa, kita bagi bonus kepada kumpulan Kundi. Tahniah Elaisa, maksudnya dia dapat merumus dengan baik tentang citra masyarakat, tentang kamus dewan, tentang PRPM dan sebagainya. Tapi kalau kita tak kira daripada jauh, kita sudah nampak kumpulan Kundi memang jauh mendahului, mungkin kerana sebentar tadi Elaisa menang permainan interaktif, jadi dia menyumbang 4 mata kepada kumpulan Kundi. Tapi bagaimanapun tahniah kepada kedua-dua kumpulan. Kita ucapkan tahniah. Kedua-duanya hebat cikgu kan? Keduanya hebat, menunjukkan persaingan yang baik, kolaboratif yang baik, membezakan antara mana satu perkataan dan juga rangkai kata, mengenal daripada pelbagai ujaran, kemudian menyatakan perkataan dan juga rangkai kata secara bermakna. Dan murid-murid di rumah boleh juga melayari pautan pelantar The 5 KPM untuk bahan-bahan. Permainan tadi juga ada di sana. Cari saja kuisis dan cari permainan tradisi, akan ada kuis itu. Itu Mungkin bahan-bahan murid, yang kita boleh dapat juga kan? murid boleh bermain sendiri. Dan untuk pengayaan murid-murid yang berada di rumah, berdasarkan petikan bertajuk Bitara Permainan Tradisional, murid-murid dikehendaki mengenal pasti sekurang-kurangnya satu perkataan, pilih saja satu perkataan ataupun satu rangkai kata, dan murid dikehendaki membina serangkap pantun. Cuba kita nak bina pantun berdasarkan perkataan dan juga rangkai kata yang dipilih. Jadi kita nak mengakhiri segmen kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Sebab kita dah suruh murid buat pantun tadi, takkanlah kita tak buat pantun. Betul. Kurik kundi merah saga, baik budi indah bahasa. Seni budaya penghibur warga, cerminan citra orang kita. Jadi terima kasih pada hari ini, terima kasih Tabah, terima kasih semua. Dan sebenarnya nanti pada akhir segmen kita hendak mendengar satu dendangan ataupun deklamasi sajak daripada wakil anak murid saya sendiri tentang yang bahasa. Dah dididik lah. Bahasa kita ialah citra masyarakat kita. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita berakhir kan, prestasi keseluruhan murid-murid yang berada di atas talian ataupun mungkin juga berada di rumah, khususnya yang bersama dengan kita, keseluruhannya prestasi mereka. Secara keseluruhannya seperti yang saya maklumkan tadi, murid-murid telah pun dapat mengenal pasti mana satu perkataan, mana satu rangkai kata. Kadang-kadang dia tersalah, mana rangkai kata, mana satu kata majmuk. Semua kata majmuk ialah rangkai kata, tapi tidak semestinya semua kata majmuk ialah rangkai kata, tapi tidak semestinya rangkai kata ialah kata majmuk. Jadi kena bezakan di situ, dan mereka telah pun mencapai tahap yang cemerlang pada saya. Mereka memberi komitmen yang sangat baik daripada awal, memberikan kita jawapan yang baik, merumus. Itu ialah salah satu profil murid yang sangat ditekankan oleh pihak KPM, dan mereka sangat menunjukkan daya saing yang baik pada saya. Tahniah untuk semua pada hari ini. Kita ada ni ke?
Kita tersajak sebentar saya lagi kan? lagi. Okey, sebelum tu Ya. saya nak ucapkan terima kasihlah kepada murid-murid yang berada di rumah dan juga di atas talian. Ya, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Faraliza Hamzah yang juga merupakan guru kanan mata pelajaran Bahasa Melayu SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru, jauh daripada selatan kan? Ya, betul. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutakhir Batu Berendam Melaka. Wah, saya sangat berbangga dapat mempelajari sesuatu yang menarik hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey. Terima kasih kepada semua yang terlibat, bagi pihak penerbit dan seluruh tenaga kerja Didik TV KPM. InsyaAllah kita jumpa dan jumpa lagi. Saya Tabah Syaitun Osman mohon mengundur diri. Saya tak pandai sangat berpantun. Tak apalah, kita bagi murid dan cikgu didik untuk berpantun. Jumpa dan jumpa lagi. Terus belajar, jadilah insan yang terbaik. Assalamualaikum. Sajak Sayap Bahasa di Rentas Benua, karya Lim Swee Tin. Bahasaku membenih, tumbuh dan subur di persada ibunda. Kau gugus bunga memekar di tangkaian masa. Meletak bangsa di peterana tersanjung. Memuliakan peradaban, tinggalan pusaka. Dan kami pewaris, mewangikan tamadun. Kau bahasaku, di Nusa Permai tak tega terabai. Di sempadan jaga, kami pupuk diusap cinta. Tertib dikelik, cermat ditatang. Kerana kami titihan moyang, halusnya ditenun, santunnya dianyam. Alih zaman berganti kurun, namun tak pudar ukir dan kagum. Bahasaku terpatri maruah nan suci, kilauan permata di takhta abadi.